memberi manfaat kepada kita semua. Semoga ilmu ini memberi manfaat kepada kita semua dan juga menguatkan lagi semangat kita semua untuk meneruskan perjuangan kita membantu lebih ramai. Dengan berkat kita dapat bonus hari ini kan, alhamdulillah, menguatkan lagi dengan makanan rohani kita hari ini dan juga ilmu-ilmu bisnes yang kita akan dapat daripada leader-leader yang sangat-sangat hebat bagi kita. Okay, so ada lagi yang tak masuk ke? Sebab kita ada 34 orang setakat ni. So alhamdulillah, Kak Zu akan meneruskan dengan menjemput penaung kita, JLT Yusida Osman, yang banyak memberi nasihat lah dari segi Kak Zu nak merealisasikan majlis ni. Sebenarnya mungkin ada connection kot, chemistry antara Kak Zu dan juga JLT Yusida ni. Memang tersebut nak buat Yasin, so maka terjadilah malam ni. Dan Kak Zu nak ucapkan terima kasih juga kepada tulang belakang Kak Zu, iaitu EM Izati dan juga Zati Anwar yang banyak bantu Kak Zu dari segi poster dan juga kita punya tee up kita dan kita punya copywriting tu. So dijemput JLT Yusida Osman dan JLT Razwan untuk beri sepatah dua kata sebelum kita mulakan majlis pada malam ni. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, hari ni Kak Yus happy sangat tengok di mana di Rish Academy kita ada satu hari yang bersejarah di mana kali ni first time dalam sejarah Rish Academy ditubuhkan. Kita tubuh tahun 2018 lah lebih kurang Kita tahun 2018 kita tubuhkan. Jadi inilah pertama kali kita buat bacaan Yasin beramai-ramai. Jadi memang betul lah cakap Kak Zu tadi, hari yang sama, waktu yang sama, saya cakap pada tim yang saya nak buat bacaan Yasin. Lepas tu tak lama betul saya pun nampak Kak Zu pun sama. Dia bukan siapa dulu siapa lambat tau. Dia serentak. Tak tahulah dia serentak tau. Dia memang sama. Waktu timing tu memang sama. Jadi cuma Kak Yus tidak ada waktu. Cuma Kak Yus bagi idea kita nak baca Yasin yang ramai lah, itu saja. Tapi beza pada Kak Zu, dia kata hari Isnin. Jadi Kak Yus kata alang-alang kita gabung je lah terus, tak ada masalah kan, lagi cepat lagi bagus kan. Jadi Kak Yus ucapkan semoganya dengan apa yang kita usahakan ni mendapat keberkahan. Semoga kita sentiasa berada dalam majlis ilmu supaya kita semua ni semakin satu hati, sebab kita tahu kita ni memang kita bisnes ni memang kita kejar target kita nak yang tertinggi, terbanyak, kita nak yang terbaik segalanya. Dan terus terang Kak cakap kita perlu bawa agama dalam kita punya perniagaan supaya kita sentiasa dalam ketenangan. Dan pesan Kak Yus kepada semua sekarang ni kan, alhamdulillah Kak Yus ada share dengan you all, suruh baca selawat berapa banyak kali, bangun tahajud berapa banyak kali. Kak Yus harap apa yang Kak Yus pesan pada anda tu anda buat, tetapi Kak Yus nak anda buat tu dapat rasa nikmat tu. Apa saja yang kita buat, make sure buat apa-apa jangan sebab you nak dapat something. Ya, mula-mula memang kita baca surah Al-Waqiah untuk murah rezeki. Kita selawat banyak, ada sebab-sebab dia semua kan. Kita mula-mula kita berada dalam fasa belajar, nak memperbanyakkan lagi kita belajar. Jadi bila you all semua dah berada dalam fasa belajar, Kak Yus harap lama kelamaan anda semua berada dalam fasa memahami. Memahami bahawa apa saja amal yang kita buat dekat dunia ni bukan semata-mata untuk dapat perlindungan daripada Allah, bukan semata-mata untuk dimurahkan rezeki, bukan semata-mata nak ketenangan hidup. Tapi kita buat adalah lillahi ta'ala. Kita buat segala-galanya kepada Allah, kerana Allah. Lillahi ta'ala. Dalam apa kita beribadat tu, contoh, kalau macam contoh hari ini kita baca Yasin ramai-ramai, yang mana rajin beristighfar, zikir beribu-ribu kali. Kak harap anda kosongkan fikiran, jangan buat bersebab, tapi anda buat sebab nak memuji Allah, buat kerana Allah. Dia ibarat kita zikir banyak, kita ngaji banyak, kita bangun malam, semua itu adalah hadiah kepada Allah. Anggap itu semua adalah hadiah kepada Allah. Kita nak bagi
segala amalan kita tu kepada Allah. Bukannya kita buat semua tu nak dapat sesuatu daripada Allah. Yang ni daripada apa pemahaman Kak Yus lah. Kak Yus pun tak pandai sangat agama ni. Kak Yus tak pandai sangat. Tapi apa yang Kak Yus faham, Kak Yus cuma nak kita ni, apa saja yang kita buat ni semua kerana Allah. Sebab kalau kita buat bersebab, nikmat tu kita kurang dapat. Tapi kalau kita buat tanpa sebab, kita buat sebab cinta pada Allah, jadi kita anggap kan, kita ni cuba nak dapatkan cinta Allah. Malam ni, kita berkumpul tak ada niat lain. Malam ni, kita baca Yasin ramai-ramai tak ada niat lain. Apa saja ibadat, apa saja amalan yang Kak Yu share dengan you all, cuba you all tanam ke dalam hati, aku buat ni sebab cinta pada Allah. Jadi, kita dekat dunia ni, kita kena berusaha untuk dapatkan cinta Allah. Betul tak? Setuju tak? Bila kita usaha nak dapatkan cinta Allah, kita selalu bagi hadiah. Betul tak? Kita bagi hadiah ke Allah kan? Kita bagi. Kita hadiahkan tahajud, kita hadiahkan selawat, zikir. Kita bagi hadiah banyak-banyak. Kita dah dapat cinta Allah tu, you tengoklah. Bila orang bercinta kan, maksudnya apa yang kita minta tu selalu akan dimakbulkan. Nampak tak? Itu yang Kak Yus saja nak share, bukan nak ajar. Kak Yus saja nak share kepada anda. Biar apa yang kita buat ni bukan semata-mata sebab nak murah rezeki, nak customer beli yang kita. Biar lillahi ta'ala. Abang nak cakap apa? Biar Abang pula sambung. Okay, jangan sampai Kak Yus buka kitab Tak ada apa yang nak diperkatakan banyak sebab mostly apa yang Kak Yus dah cakap tu, itulah apa yang saya nak cakap. So macam Kak Yus kata, setiap ibadat ni kita biar ikhlas. Ikhlas kerana Allah, lillahi ta'ala. Kita pulangkan balik kepada Allah. Segala pujian yang kita dapat, kita pulangkan balik kepada Allah. Itu semua hak dia. Kita ni sebagai hamba, tak ada benda yang boleh kita dapat. Apapun, semuanya itu milik Allah. So kita zikir banyak ni, malam ni kita baca Yasin, semua kita kembalikan kepada Allah. Niat kita hanya untuk semuanya hanya kepada Allah sebab dia berhak mendapat semuanya, sebab kita ni hidup atas pemberian dia. Kita rasa bersyukur dengan kita banyakkan zikir, kita rasa bersyukur dengan kita baca kalam Allah ni. Semoga kita dapat barakah lah dengan kebaikan yang kita buat ni. Pada malam ni semoga semua dapat barakah dengan baca Yasin. Semoga kita diberkati. Semoga apa yang kita buat ni diberkati oleh Allah lah, sebab kita niat ikhlas, sebab kita nak mendapat perhatian daripada Allah, sebab kita mencari cinta Tuhan tu, cinta Allah, cinta ilahi tu. So semoga kita dapat cinta tu dan semoga kita sentiasa berada dalam rahmat Allah dan sentiasa dilindungi oleh Allah. Sebab akhir zaman ni banyak sangat fitnah dunia ni terlalu banyak. So kita minta perlindungan benda-benda macam tu. Kita minta dilindungi. Semoga kita semua dilindungi dan di samping dirahmati oleh Allah. Okey, kita back kepada... Kak Yus baru dapat satu mesej. Ala-ala kita dah berkumpul ni, sebenarnya ada salah seorang daripada kita punya team members, Kak Juzirah yang duduk di Arab Saudi. Dia baru mesej pada Kak Yus. Dia minta lah kita semua mendoakan ibunya, Absah binti Man, yang sedang sakit. Baru maghrib ni dia sedang sakit. Selepas dia baru saja buat operation batu hempedu. So sekarang ni perutnya tengah sakit walaupun lepas operation. Jadi mereka pun tengah baca Yasin untuk ibunya. Jadi sama-sama kita doakan kepada Kak Juzirah punya mak, iaitu Absah binti Man. Semoga ibu kepada Kak Juzi ni kembali sembuh dan itulah kita doakan sama. Okey, jadi kita pass kepada kita punya organizer kita. Organizer? Okey, terima kasih kepada penaung Rish Academy dan juga Yayasan Rish Jariah, JLT Yusida Osman dan juga JLT Razwan Japri. So alhamdulillah, itulah tujuan kita semua untuk malam ni, untuk dapat keberkatan. Keberkatan bukan malam ni saja, untuk malam-malam seterusnya dan hari-hari seterusnya dalam perjuangan kita ni.
Okey, seterusnya Kak Zul nak berpesan masa kita nak mulakan kita punya majlis bersama dengan Ustaz Nur Fitri nanti, kita mute kita punya mic, so kita ikut daripada rumah sajalah nama pun virtual selawat perdana dan juga bacaan Yasin supaya dia nak nampak lebih sedap. Kita nak dengar suara Ustaz Nur Fitri ni. Sedap ni. Kita nak dengar suara Ustaz So dipersilakan Ustaz Nur Fitri bin Masridzi bersama ukhti ni Ummu Jebat. Okey, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami di akhir-akhir waktu dapat meluangkan masa bersama dengan kami semua untuk kita bersama-sama menyerahkan diri pada Allah dan juga berselawat memuji kita punya Rasulullah SAW. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على ذري شفاعة نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأصحابه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم وثم إلى حضرة أمنا سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وسيدنا حسن وسيدنا حسين رضي الله عنهما وذريته إلى يوم القيامة ببركة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة الله جميع الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا ملائكة جبريل وسيدنا ملائكة ميكائيل وسيدنا ملائكة إسرافيل وسيدنا ملائكة إسرائيل وسيدنا ملائكة منكر ونكير كراما كاتبين وسيدنا ملائكة راكع وسيدنا ملائكة مالي ورضوان حملة عرش وملائكة حفظة ملائكة السماوات والأرض وملائكة الليل والنهار وملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمنا وأهلنا وأهل بيتنا وأهل قريتنا ولجميع الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وثم إلى حضرة الله حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة وجميع أمورنا من أمور الدنيا والآخرة ببركة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة Allah. Mari kita sedekahkan Al-Fatihah khusus kepada muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat di seluruh dunia, wabil khusus di Palestin, Syria dan Yaman dan seluruh negara Islam di dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan perlindungan dan keselamatan juga pertolongan daripada orang-orang kafir dan daripada segala wabah penyakit, musibah, malapetaka, dan semoga diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ala dunya wa likulli niyatin salihah bijal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Wabil khusus, dan kita sedekahkan Al-Fatihah khusus kepada Hafsah binti Man. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada beliau. Semoga Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan dunia dan akhirat beliau. Ala hadin yahwali kunyatin salihah bijal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakati wa bisiril Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع الأستاذ ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة، واعذنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah kita sambung dengan bacaan salawat. Tadi dekat dalam grup Reach rasanya dah sampai ni kan lirik salawat tadi, jadi boleh refer pada grup, dalam grup tadi insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جها وأوسع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم.
يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وفي المعادي واسرفه وارداع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.
Sayyidina Muhammad. Cahaya Nabi terang benderang, sinar di wajah setiap orang yang bersalawat pagi dan petang, beroleh rahmat malam dan siang. Tahukah kamu salawat itu pembuka pintu redha Tuhanmu, akan diangkat amalan ta'at. Ayuhlah umat kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hukum salawat jangan terkecil, meninggalkannya dibilang bakhil. Dapat menyata benar dan batil, tertunai hajat besar dan kecil, melihat wajah kekasih Rahman, mimpi yang indah ramai idamkan, jadikan hasratmu kenyataan dengan salawat diperbanyakkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mahabbah Rasul jadi perlumbaan bagi sekalian makhluk Tuhan. Tidak kira manusia atau haiwan, bukit bukau dan tumbuh-tumbuhan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim
kerja banyak, makannya sedikit. Maulaya salli wa sallim daiman abadan abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Kelepah tamat yang sudah kekeringan, merintis menangis karena ditinggalkan, hingga tangisannya kena didengarkan kepada para sahabat yang beriman, maka tertunglah hingga kiamat, berhenti menangis berkat usapan Maulaya salli wa sallim iman abadan abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ingatlah wahai teman sekalian, Nabi Muhammad pernah berpesan, seseorang itu akan dibangkitkan bersama siapa yang paling dicintakan. Kami berdoa kepadamu Allah, cintakan kami kepada Rasulullah. Kami berdoa kepadamu Allah, cintakan kami kepada Rasulullah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan abadan ala habibika khairil khalqi kullihim bil Mustafa balligh maqasidana maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. InsyaAllah kita serahkan semula majlis kepada EM Zuraida. Alhamdulillah. Selesai kita punya usai bacaan
surah Yasin dan juga selawat perdana kita dan khasidah sekali. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muhammad Nur Fitri bin Mas Rizi kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan memupuk sifat cinta Rasulullah lagi kepada kami semua FBO. Okey, seterusnya saya nak menjemput Ustaz Angah Sunan. Minta maaf lah Ustaz, Kak Zul lupa nama penuh. Okey, untuk perkongsian ilmiah kita pada malam ni. Mana Ustaz ya? So kita akan bersama dengan Ustaz Angah Sunan. Kita tingkatkan lagi dalaman kita dengan ilmu-ilmu rohani kita bersama dengan Ustaz Angah Sunan. Dijemput Ustaz. Sekejap 1 minit. Sekejap. Ada penting sekejap Sekejap. Sekejap sekejap. Tak apa Ustaz ambil masa dulu. Kak Zul teruskan buat sementara waktu. So Alhamdulillah kita syukur Alhamdulillah pada malam ni kita punya majlis berjalan dengan lancar. Dan sementara kita menunggu Ustaz Angah, kita sebab last minute kan kita berurusan dengan Ustaz pun. Alhamdulillah Ustaz pun dapat memberikan masa kepada kita semua pada malam ni untuk kita tambah lagi kita punya ilmu-ilmu tentang bukan setakat di dunia saja, bukan setakat bisnes, tapi juga untuk bekalan kita di akhirat nanti. Untuk kita nak capai sesuatu tu, kita kena ada ilmu. Sama juga kita nak pergi ke akhirat nanti pun, kita kena ada ilmu juga kan. So, Alhamdulillah terima kasih juga kepada Ukhti Ummu Jebat yang sudi membantu Kak Zu di akhir-akhir waktu. Kak Zu bersyukur sangat. Itulah kelompok ataupun circle yang kita mahukan dalam Rich Academy ni. Apa yang diperjuangkan oleh JLT Usida dan JLT Razwan kita nak bukan sekadar FBO yang nak mencari duit saja, tapi FBO yang memberi sumbangan yang besar untuk dunia dan akhirat kita. Inilah salah satu daripada Kak Zu ingat lagi masa tu JLT selalu sebut dengan Kak Zu. Kak Zu, saya nak buat usrah, saya nak buat bacaan Al-Quran setiap hari dekat rumah. Itu memang impian dia. Itu memang impian dia daripada dulu, daripada Kak Zu kenal dia. Itulah yang disebut-sebut. Sampailah sekarang. Alhamdulillah. Allah makbulkan doa. Bukan sekadar doa JLT dan JLT Wisida dan JLT Razwan saja, tapi doa kita semua. Doa kita semua sebab kita doakan apa saja yang didoakan oleh JLT akan dimakbulkan Allah. So inilah salah satu daripada doa beliau. Beliau dah berjaya membuka Yayasan Jariah Rich untuk kita sama-sama menyumbang. Bukan sekadar menyumbang untuk rakyat Malaysia juga, kita boleh salurkan untuk Palestin. Okey. Selain daripada itu kan kadang-kadang kita tak tahu mana kita nak cari untuk kita nak memberi sumbangan. So ini adalah salah satu usaha daripada JLT sendiri memudahkan kita menyalurkan kebaikan kita tu, menyalurkan sedikit apa yang kita dapat ni untuk kepada yang memerlukan lagi lah. Okey. So Kak Zul harap kita punya ilmu majlis ni akan berterusan. Berterusan. Kita tak akan berhenti setakat malam ni saja. InsyaAllah kita akan plan lagi untuk masa-masa akan datang. Ini akan membuatkan kita punya semangat, kita punya kekuatan satu kumpulan ni akan lebih erat lagi. Ini salah satu cara untuk kita merapatkan ukhuwah kita sesama FBO. Okey, mungkin bukan sekadar risk saja, nanti kita akan melebar dengan lebih besar kepada yang lain juga. Macam mana kita buat GEP, macam itulah juga kita melebarkan kita punya selawat dengan kita punya
bacaan-bacaan Al-Quran kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amboi Kak Zu dah lama-lama nak jadi ustazah pula macam bunyinya kan. Tapi tak boleh lah lagi. Okey. Masih belajar. Kita semua masih belajar. Betul, semoga selawat yang kita bacakan sama-sama ni menjadi cahaya jiwa kita untuk meneruskan perjuangan di dunia ini sebagai hamba yang Allah redha. Itu kata-kata daripada ukhti Ummu Jebat kita. Ustaz bersedia Ustaz? Boleh Ustaz? Okey, alhamdulillah. Kita teruskanlah bersama dengan Ustaz Angah Sunan untuk kita mendapatkan sedikit ilmu pada malam ni. Saya rasa kalau daripada Ustaz ni bukan sedikit, banyak sebenarnya. Sampai tepu-tepu lah Ustaz. Kalau tak amalkan tak tahulah. Okey, terima kasih Ustaz. Sila dijemput Ustaz untuk meneruskan majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama, marilah kita mengucapkan kesyukuran Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan Kak Zuraida selaku penganjur pada malam ini, dan kemudian kepada Kak Yus dan suami Kak Yus, Abang Ridwan, dan kepada semua yang hadir pada malam ini yang saya tak dapat nak mention satu persatu nama. InsyaAllah tidak mengurangkan hormat saya kepada semua yang hadir. Baik, jadi alhamdulillah kita selesai baca Yasin dan kita juga selesai sedikit alunan qasidah yang mudah-mudahan membawa hope cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pada hari ini saja sebenarnya takdilah kita dapat dua berita kematian. Pertama, sahabat saya di Sabah meninggal di Sampurna. Kemudian ayahanda kepada sahabat saya di Kelang meninggal. Keduanya kerana COVID-19. Jadi Allah selamat. Tadi saya angkat call tu, tadi dapat call lah tu. Dapat call pemergian ayahanda sahabat saya. Meninggal dalam tidur tu. Maksudnya dia COVID tapi dia tak pergi hospital. Sebab dia tak ada simptom. Hanya kuarantin di rumah. Cuma ketika dia bertidur tu dia meninggal. Itulah perjalanan manusia. Saya minta mari sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka berdua. Al-Fatihah. Bismillah. Baik, saya tidak bercadang untuk ngobrol panjang pada malam ini. Kita sesi kita dah lama tadi ya. Cuma kita ambillah sedikit makna-makna ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Hari ini kita baca surah Yasin. Dan tadi kita pun qasidah. Surah Yasin ini, Yasin itu sendiri adalah merupakan nama Nabi SAW. Dari yang surah ini Allah Ta'ala telah memulakan dengan nama Nabi Yasin. Yasin merupakan salah satu nama daripada Nabi. Nama Nabi. Nabi ni banyak namanya. Sudah pastilah yang unggulnya Nabi Muhammad ataupun Ahmad. Namun ada nama-nama yang lain, nama gelar Nabi. Al-Mustafa, Al-Habib, Al-Akhyar contohnya. Dan antaranya Yasin adalah nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim itu adalah sumpah demi Al-Quran.
Al-Hakim, yang kita panggil Al-Hakim, yang bijak. Al-Hakim, adanya Al-Quran yang mengandungi kebijaksanaan. Allah Ta'ala bersumpah dengan Quran. Yakni Yasin itu merefer kepada nama Nabi SAW. Kemudian wal Quranil Hakim, dan demi Al-Quran yang mengandungi hikmah balighah, hikmah yang dalam, hikmah yang banyak, hikmah yang melimpah ruah. Kemudian di hadapan ayat tersebut, innaka laminal mursalin. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, innaka laminal mursalin ni ada dua taukid kat sini. Pertama, inna itu maknanya sesungguhnya, taukid. Kemudian lam, sebut lamina, lam tu juga lam yang bermakna taukid. Jadi kalau kita nak terjemahkan betul-betul, sesungguhnya engkau, sesungguhnya daripada kalangan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka di sini Allah Ta'ala describe, menceritakan bahawa Nabi SAW ini laminal mursalin. Innaka itu khitab, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, laminal mursalin, daripada kalangan para rasul. Kenapa kat sini al-mursalin? Al-mursalin ni plural, English kita panggil plural ataupun jamak ataupun modern one. Mursalin lebih daripada 3 dan ke atas. 3 dan ke atas. Al-mursalin maknanya di kalangan para rasul-rasul. Para rasul. Kerana nak beritahu pada kita bahawasanya sebelum, oleh kerana Nabi SAW ini merupakan rasul yang terakhir, maka sebelum tu dah ada rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin ada orang tanya, sekejap kita panggil Nabi, sekejap kita panggil rasul. Jadi sebenarnya apa status Nabi Muhammad SAW? Jadi kita kena faham bahawasanya setiap Nabi ini tidak semestinya seorang rasul. Tetapi seorang rasul confirm dia seorang Nabi. Jadi dia tak ada kekeliruan apa-apa. Jadi kita panggil Nabi Muhammad SAW, dia adalah Rasulullah. Dia jugalah Rasul. Kerana Nabi ini 2 makam. Dia seorang Nabi dan dia juga seorang Rasul. Apa yang membezakan? Persamaan mereka dua-dua lelaki. Dua-duanya menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Cumanya untuk Nabi ini tidak disebarkan. Hanya untuk dirinya sahaja. Adapun kepada Rasul, wajib dia tabligh, menyampaikan kepada manusia lain. Itu yang membezakan. Dan membezakan Nabi SAW dengan Nabi yang lain ini, Nabi SAW diutuskan kafatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak, kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk sekalian manusia. Berbanding dengan rasul yang sebelum, mereka diutuskan untuk kaum mereka sahaja. Tapi Nabi Muhammad ini bukan diutuskan untuk orang Arab sahaja, bukan hanya untuk orang Quraisy, tetapi diutuskan untuk sekalian umat manusia. Dan dalam hadis banyak disebutkan kelebihan-kelebihan menjadi umat Nabi SAW. Ada banyak kitab, Fadail umat Nabi ni banyak. Kalau kita nak sebut. Antaranya umat yang pertama masuk ke syurga. Antara umat yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala. Antara umat yang tidak mendapat bala secara cash kerana penuhnya rahmat. Umat Muhammad ni banyak rahmat. Buat amalan sedikit, pahala berlipat kali ganda. Itu mungkin tajuk yang lain lah kalau kita nak bicarakan. Jadi Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Dan atas apa? Atas sirat ni jalan. Atas ni jalan. Jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus.
Maka bagaimanakah kita nak dapat jalan yang lurus? Dalam surah Al-Fatihah pun ada jawapan. Siapa ingat ayat ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, wahai Allah, berikanlah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, mana jalan yang kau telah beri nikmat, bukan jalan yang maghdub, jalan yang kau murkai. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ila akhir ayat. Jadi sirat, apakah siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, perjalanan orang-orang yang telah kau beri nikmat. Jalan apa? Jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para sahabat. Ini adalah mereka-mereka yang telah confirm mendapat nikmat daripada Allah. Inilah jalan siratal mustaqim, jalan lurus yang kita selalu berdoa, tersebut dalam surah Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan apa? Jalan yang jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Baik. Kita hidup ni mesti kena ada jaminan. Kita kalau boleh tak nak berjudi dalam soal agama. Maknanya kita buat satu pekerjaan yang tidak tahu untung atau rugi. Kalau perkara itu tak tahu untung, confirm rugi itu confirm. Untung itu tak tahu. Faham? Jadi soal iman ni bukan soal perjudian. Dia soal yang mesti betul tak? Maka jalan, kalau kita nak ambil jalan kehidupan kita, kita kena confirm ambil jalan orang-orang yang telah mendapat redha Allah. Orang-orang yang telah memang telah diberi nikmat syurga oleh Allah. Inilah jalan yang lurus. Jangan salah cari jalan. Sirat tu, kalau dalam bahasa Arab, sirat tu dia singular. Jadi nak kabur jalan mustaqim ni, jalan satu je. Satu jalan yang lurus. Dia tak ada banyak jalan. Inilah jalan yang sama, the same message yang Nabi SAW bawa, seperti mana para Rasul alaihim salatu wassalam bawa dahulu. Semua bawa beriman kepada Allah. Tidak ikut, tidak menyembah selain daripada Allah. Kak Yus, ada non-Muslim ke ada ni? All Muslim here? Ke ada non-Muslim? Kak Zu, semua Muslim Hari ni semua so far Muslim. Okay. Alhamdulillah. Baik, kita 4 ayat tu dulu. Jadi kita kena yakin. Kita kena yakin sahabat-sahabat sekalian, hadirin hadirat sekalian. Perempuan, kita kena yakin jalan yang kita ambil inilah jalan yang lurus. Jangan ambil gear reverse. Jangan U-turn. Ini jangan kita umur dah 40, rugilah kita salah jalan. Teruskan. Macam saya sebut tadi, jalan yang kita ambil ni bukan jalan perjudian. Ini jalan confirm yang telah didapat nikmat. Orang-orang yang sebelum ni yang ikut jalan ni semua dah dapat nikmat daripada Allah. Jangan memperjudikan soal iman kita, soal kepercayaan kita, cuba nak ikut-ikut yang lain. Ikutlah jalan dan kehidupan mereka telah berjaya sisi Allah. Sebab tu bila tersebut istilah berjaya yang saya sebut dalam kuliah-kuliah yang kemarin, berjaya ni adalah soal mendapat redha Allah dan mendapat cinta Rasul. Itulah kebahagiaan. Yang lain itu hanya alat. Perniagaan, suami, isteri, anak, pekerjaan, itu hanya alat. Maka alat itu mendapat ganjaran jika alat itu dibawa
berbawa kepada Allah dan Rasul. Ini saya kata hidup ni dia tak payah pun. Formula hidup ni tak payah. Very simple. Apa yang Nabi bawa ni pun benda fitrah. Nabi tak bawa benda pelik-pelik. Apa yang Nabi bawa ni sebenarnya sangat beri manfaat kepada diri kita, jasmani kita, fitrah kita. Nabi ajaran Islam memelihara 5 perkara. Memelihara akal, memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan. Saya sebut ni tak ikut tertib. Menjaga agama. Ini agama sangat menjaga agama. Tidak ada toleransi, tidak ada nego. Sebab tu boleh kita maknanya bunuh pada orang yang murtad ni. Sebab apa? Kerana bimbang kemurtadan ini boleh menyebabkan orang lain terpengaruh untuk murtad sekali. Yang kedua, agama ini menjaga apa? Menjaga nyawa. Carilah mana agama yang sangat care about nyawa. Inilah agama Islam. Melarang berlakunya berbunuhan. Kalau berlaku peperangan sekalipun, hanya bunuh pada mereka yang salah. Tidak ada bunuh kaum wanita, anak kecil, orang tua. Kita tak pengecut. Kita tak akan bunuh orang yang tak sepatutnya dibunuh. Pahlawan yang sebenarnya dah hanya bunuh orang yang cukup syarat. Dia pahlawan, aku pahlawan. Kalau dia bunuh orang bekas pahlawan, dia pengecut. Kalau orang lelaki pukul perempuan, itu lelaki yang pengecut. Sebab dia bekas sparring dengan orang yang selayak dengan dia. Dayus. Sebab tu kalau tak cerita perang, kalau lawan dia dah tak ada keris, dia buang keris. Kita sama-sama bergaduh, tak ada tangan. Free hand. Itu pahlawan. Walaupun itu musuh dia, tapi maruah sebagai seorang pendekar. Baik. Kemudian menjaga apa nama lagi? Menjaga nyawa. Kemudian menjaga harta. Kita dilarang rompak, mencuri dan sebagainya lah, kerana very care about harta. Termasuk menjaga harta ni daripada syubhat, benda yang haram. Kemudian menjaga keturunan. Dilarang kita berzina dan sebagainya. Berkahwin, kahwin, tapi jangan berzina. Kenapa? Menjaga keturunan. Kita kat Malaysia ni sangat sedih. Jumlah anak menikah ni ratusan ribu dah. Bukan kecil, bukan banyak, bukan sikit, banyak. Dan banyak implikasi pada soal undang-undang. Banyak. Kemudian menjaga akal. Tak boleh minum toddy, tak boleh minum memabukkan sebab nanti akal rosak. Jadi jaga agama. Tak cukup yakin lagi, beritahu sahabat kita. Manalah ada agama yang membicarakan sekecil-kecil perkara. Cara kita nak buang air kecil pun Islam ajar. Kena berdehim. Adab lagi caranya. Cara duduk yang betul ketika buang air. Cara mandi. Cara bersuci. Sampailah kepada bab apa? Bab muamalat. Bab iktisadiyah, bab ekonomi. Sampailah orang tu mati pun ada cerita macam mana nak uruskan cara dia mati. Bahkan after dia mati pun ada bicaranya macam mana pengurusan harta dia. Ada tak lagi hutang dia belum bayar. Ada tak lagi zakat dia belum bayar. Selesaikan hak dia. Selesai semua tu barulah pembahagian itu berlaku. Kalau ada baki lah. Selepas ditolak segala-segala hutang. Tadi tak akan jumpa agama yang membicarakan secara lengkap way of life. Cara hidup. Sebab tu kita jangan jadi orang yang faham sekularisme. Dia memisahkan cara hidup dengan agama. Dia pisahkan. Maknanya agama tu hanya sembahyang, puasa,
Zakat dah selesai. Hidup tak macam orang. Tak macam orang beriman. Hidup mendaulatkan mak saleh. Hidup mendaulatkan budaya luar. Contohlah. Hidup tu, kita boleh tahu lah hidup tu maknanya araknya, barnya, ada bar. Saya pernah pergi satu rumah seorang datuk ni, rumah dia ada bar. Dia kata, Ustaz, ni zaman saya sebelum saya taubat. Sekarang saya dah taubat lah. Jadi tempat bar tu dia buat kita minum teh arak, kopi je lah. Bila dia kata balik, terpengaruh belajar luar negara, terpengaruh dengan dia dipanggil apa? Kita ambil perkara yang baik daripada barat tak masalah. Tapi ada orang ni dia nampak barat lah benda yang segala-galanya barat lah yang baik. Jadi semua nak kebaratan. Itu yang salah. Belajar bahasa Inggeris bagus. Saya pun belajar bahasa Inggeris. Tapi kalau kita menjadikan bahasa Inggeris itu KPI untuk mengatakan orang lain bodoh, kita cerdik, tak boleh lah. Kita dah jadi orang arrogant. Orang Inggeris ni tak berapa suka di Eropah. Semalam kalau saya baca, sekarang kan musim bola kan. Abang tahu kok musim bola sekarang. Semalam Luka Modric, dia beritahu dia hate English people. Sebab dia orang ni very arrogant. Media dia arrogant. Dia memang macam yang arrogant. Orang Perancis pun tak suka style orang English ni. Dekat Eropah ni dia macam tersendiri. Dia arrogant dia tu lain macam. Baik, tapi tak semualah. Tapi dia Great Britain kan, dia empire yang besar. Empire yang besar. Selepas World War tu kalah, barulah kiblat dunia ni balik ke Amerika Syarikat. Before Great Britain lah. Empire apa, penjajah yang paling besar. Dan penjajah yang agak baik. Baik ni apa? Baik ni dia orang licik. Panjang nak cerita macam mana kelicikan mereka tu. Dan perlu saya sebutkan di sini juga. Bila kita berbicara tentang apa nama? Tentang Tuhan. Tidak ada satu-satunya dalam sejarah ni, manuskrip ke apa, satu-satunya zat yang mengaku dia Tuhan, melainkan Allah. Cuba beritahu saya, ke ada yang lain dia pernah mengaku dia Tuhan? Yang cukup syarat, dia mengaku Tuhan dan cukup syarat dia Tuhan? Tak ada. Semua agama Samawiyat mengatakan Allah adalah Tuhan. Baik Nasrani ke, Yahudi ke, yang original tu lah. Tuhan ni mereka Allah. Cuma kitab Taurat, itu kitab Injil, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan mereka ni sebelum diselewengkan oleh Paul tu, sebelum diselewengkan oleh orang kemudian, mereka ni sangat dekat dengan Islam. Ahli kitab. Boleh berkahwin dan boleh makan sembelihan mereka. Tuhan sama. Baik. Kemana tu barulah ada penyelewengan. Tuhan Allah tapi Tuhan ada anak. Nabi Isa anak Allah. Yahudi kata Uzair anak Allah. Tapi kalau soal Tuhan tu, dia tak refer pada lain lah. Allah Ta'ala juga. Baik. Tapi mereka menyelewengkan. Ada setengah yang ekstrim pula, di kalangan Nasrani ni, mereka tinggalkan Allah, mereka mengatakan Nabi Isa itulah Tuhan. Sebab Allah dah menjelma pada Nabi Isa. Cuma mereka tak boleh nak lari daripada Tuhan itu memang refer kepada Allah. Sebab mereka ikut Nabi Musa dan ikut Moses and Jesus Christ. Jesus Christ and Moses, dua-dua beritahu Allah adalah Tuhan. Baik. Kita kata Hindu. Hindu ni, dia dalam manuskrip mereka pun, bukalah
Upanishad ke Veda ke apa. Dewa-dewa yang mereka sembah tu, semua dewa-dewa tu kemudian, nama-nama tu pun kemudian. Mereka khayal, lepas tu kemudian baru diberi nama dan dibuat ukiran. Mereka tu semua tu tak pernah ngaku daripada depan Tuhan. Dia dah tak boleh mendengar, dia dah tak boleh melihat, tak boleh buat apa-apa pun. Kalau kita pakai waras pun tak logik lah nak sembah. Kita buat dia penat-penat, untuk sembah dia. Buat daripada emas apa? Tadi agama ni memang yang Hindu ni dia memang tolak rasional. Kata sekejap. Okey, berhenti lah. Okey. Boleh kata? Sikit lagi lah. 5 minit. Abang nak tengok bola tu. Sekejap abang. Gua kat Yus. Baik. Abang Wan tak tahu bola. Tak ada dia bola, motor tak ada. Tak tahu. Oh, main golf. Pun tidak. Main catur lah. Pun tidak. Oh, bagus ya. Si rumah tangga. Dapur. Dapur. Saya sama lah dengan saya. Saya pun suri rumah tangga. Baik. Tadi Allah Masya Nasional. Okey, jadi bila tengok Hindu ni, dia pun tak banyak kata agama pun sebenarnya. Kita kata kepercayaan je. Dia tak cukup kuat nak kata agama. Cuma orang panggil agama ni senang nak sebut lah sebab mereka dah mungkin dari dulu sebut. Tapi dia konsep ketuhanan dalam Hindu ni dia berterabur. Sebab dia kaya, dia ikut kaya. Setiap generation ada kaya dia pula. Sampai ada yang sembah apa? Sembah Donald Trump. Pengasas tu pun dah meninggal. Ada yang sembah Amitabh Bachchan. Ada kuih dia, Amitabh Bachchan ni. Pergi sembah apa nama lembu. Allah. Jadi dia memang langsung tak ada rasional. Kita ni agama, dia ada rasional dia. Walaupun kita ada keinginan pada gaib, tapi unsur rasional ada. Faham? Baik. Kemudian, kita kata Buddha. Buddha ni sejarah dia datang daripada Hindu lah. Sebab Siddhartha Gautama Buddha ni, dia ni asalnya golongan Brahma dalam kasta agama Hindu ni. Hindu ni ada kasta dia. Kasta ni pula memang tak berubah, tetap. Tak fair lah kalau orang tu lahir kasta paling cikai dia sampai akhir hidup cikai je. Faham? Tahu cikai tahu. Lowest lah. Jadi orang sampai sekarang ni pun dekat India masih ada lagi kekastaan tu. Kasta-kasta tu masih ada. Dekat Netflix ada satu story tentang cerita India. Dia gambarkan seorang pemuda bangkit nak jadi orang berjaya kat India. Dan dia cerita realiti dunia kasta dekat India. Dia ni pada kasta rendah. Ada kat Netflix. Saya pun lupa tajuk dia. Based on true story. Kemudian jadi Buddha ni dia frust lah. Bagi dia tak boleh ada kasta-kasta ni. Tak fair. Maka dia pun keluar. Walaupun dia ni VIP, kluster VIP, tapi dia keluar. Dia tak setuju. Dan dia merantau, dia bertafakur, lepas tu dia sebarkan panggil moral lah, ajaran moral lah. Ada pengikut. Sehinggalah orang panggil apa? Terbentuklah dia panggil ajaran 8 kemuliaan Buddha. 8 kemuliaan tu macam kita ajar lah. Jangan membunuh, jangan mencuri. Dia ajar macam tu. Tapi Buddha sendiri ni, dia tak pernah cerita pun pasal Tuhan. Sebab tu dalam Buddha ni, dia ada satu kelompongan bab spiritual. Bab ketuhanan dia hilang. Macam longgong. Kan? Macam lompong kat situ. Tak ada. Sebab Buddha sendiri pun dia tak pernah claim di Tuhan. Dan dia pun tak pernah claim di Nabi. Dari lompong. Jadi orang pun lah kalau pengikut dia sembah Buddha.
Padahal Buddha tu terang seorang manusia dan dah mati pun. Logik tak ikut orang dah mati? Tak logik lah. Tapi ramai juga pengikut Buddha ni, ramai. Khayal lah, khayal duduk ketipu jin. Ya. Jadi dua-dua ni susah kita nak jadi wali dalam agama diorang. Sebab apa? Nak jadi wali dalam agama diorang ni tak boleh kahwin, tak boleh makan daging, duduk di samping duduk aku. Hakikatnya semua orang tak boleh hidup macam tu. Semua orang kena kahwin. Kalau semua orang tak kahwin, tak ada keturunan. Jadi Islam datang comel, berkahwin. Jangan buat maksiat, tapi berkahwin, hidup macam biasa, still jadi wali Allah. Apa hidup itu, daging apa tak makan, duduk. Dan semua orang tak boleh nak ikut. Jadi eksklusif je lah. Faham? Jadi tak boleh nak bawa message for all. Islam boleh buat Islam for all. Sebab tak ada kita tiba kau jangan makan ni. Makan daging boleh, tapi janganlah makan anjing dan babi. Kalau Islam larang tu bukan sebab apa? Sebab memang ada mudarat. Simple. Apa lagi? Jadi Buddha pun tak boleh kata agama, dia kepercayaan saja. Kemudian kata apa? Dalam Cina ada Taoisme. Kemudian Confucianisme. Kat Korea banyak dia orang Confucianisme sebab dia ajaran ada falsafah daripada Confucius. Dia bagus, dia ajaran kekeluargaan, respect orang tua, kekeluargaan, tapi dia pun tak cerita pasal ketuhanan apa. Dia falsafah saja. Sama ajaran Shinto kat Jepun. Jadi, maka jawapan dia senang. The only one in history, in the manuscript yang betul-betul claim dia adalah Tuhan. Dia yang mencipta alam ini. Hanyalah Allah. La ilaha illallah. Sebab tu terjemah la ilaha illallah ni hanya senya Tuhan, hanyalah Allah. Jadi uslub tauhid tu sebenarnya memang tak ada Tuhan yang lain dah. Tapi kenapa ada nafi nak isbat? Sebenarnya nafi nak isbat tu maknanya nak kuatkan isbat lah. Dia cara cakap macam ni lah. Nanti Kak Is orang lelaki kat sini lah beritahu ke isteri tu. Saya sayang awak. Tapi kalau dia kata tidaklah saya sayang, melainkan awak saja. Lain. Tak ada confirm, tidak ada isteri lain, melainkan awak saja isteri saya. Kan lain. Kalau awak isteri saya, tapi maknanya mungkin ada juga kat lain tu. Dia diam tu. Tapi dia ada yang lain. Sebab tu Arab dia suka cakap menggunakan nafi isbat ni. Tidak aku datang, melainkan aku datang. Dia suka cakap macam tu. Dia nak kuatkan. Tidak ada lain, hanya awak. Kalau kata ya awak sahaja, itu biasa je, tapi tidak ada yang lain melainkan awak. Itu uslub nafi dan isbat. So bila kata la ilaha illallah tu maknanya tidak ada lain, hanyalah Allah. Maknanya hanyalah Allah semata-mata. Dia akan pergi mana isbat tu. Itu asal tu. Memang tak ada dah yang lain, ilah yang lain tak ada dah, hanya Allah. Maka dapatlah kita keyakinan kat situ. Itulah dia katakan ala siratim mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Itu ziraka. Yang inilah yang Nabi menyeru kepada kaum. Ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tapi fahum ghafilun, tapi mereka lalai. Tapi tak apalah, ini kalau kita nak habiskan tadabbur surah Yasin ni panjang. Saya dulu buat tadabbur surah Yasin ni sebulan tau. Setiap pagi baru habis. Bulan Ramadan tahun lepas saya buat tadabbur surah Yasin daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. 30 hari, 29 hari habis. InsyaAllah mungkin kita akan bertemu pada waktu yang lain. Itu sahaja daripada saya. Ampunlah maaf jika ada salah silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Angah. So dengan berakhirnya majlis bicara ilmiah daripada Ustaz, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini
iaitu majlis bacaan selawat perdana juga bacaan Yasin. Terima kasih sekali lagi Kak Zu nak ucapkan kepada Ustaz Muhammad Nur Fitri bin Masrizi dan juga Ukhti Ummu Jebat kerana menguruskan di akhir waktu ni, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Angah Sunan kerana berkongsi bicara ilmiah daripada Ustaz tentang sedikit sebanyak tentang bacaan Yasin kita pada malam ni. Kalau nak habis Ustaz katakan sebulan kan Ustaz so nanti kita booking yang lain pula lah kalau macam tu kan. Okay. So dan berbanyak-banyak terima kasih Kak Zu nak ucapkan kepada semua yang hadir dan terutama sekali kepada kita punya penaung Rish Academy dan juga Yayasan Rish Jariah iaitu JLT Sida Osman dan juga JLT Razwan. So sangat happy lah malam ni. Cakap orang putih lah, sangat happy. So benda ni kita insya-Allah kita doakan ianya akan berterusan di masa-masa akan datang dan bukan malam ni saja. Itu saja daripada Kak Zu. Segala yang kurang itu daripada Kak Zu dan yang baik semua daripada Allah. Dan kita doakan lagi ramai lepas ni, mungkin lebih pada 100 orang yang akan hadir pada majlis kita yang macam majlis ilmiah yang macam ni lagi, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Zu sebab salah nak left nak berhenti. Tahu tak kenapa saya tergelak tadi? Saya tergelak tadi sebab Kak Zu sebut GLT tapi saya dengar macam GST. GST Yuslida. Terima kasih pada semua di atas sharing. Terima kasih banyak Ustaz Ummu Jebat. Ada 2 Ustaz ini dan terima kasih kepada Kak Zu, terima kasih kepada Rish Academy. Aci tak kalau kau nak share sikit Aci tak? Kalau Aci bagi 1. Kalau Aci bagi 1. Nak juga korang main tekan-tekan tu kan. Okay. Tak ada benda. Biasalah Kak Yus ni kan. Kak Yus tadi ada membaca sikit. Ada membaca sikit. Lepas tu tambahlah sikit lah apa yang Kak Yus tahu. Kalau salah mungkinlah sama betul kan. Okay, dia macam ni tau. Kita ni kan 5 kali sehari kan kita semayang kan, tapi itu yang wajib lah. Lepas tu mungkin kita akan tambah-tambah lagi dengan solat-solat yang sunat kan. Jadi Kak Yus nak share sikit kepada anda semua sebab kita dah buat benda ni daripada kecil kan, semayang kita daripada kecil kan. Kak Yus bukan ustazah tapi suka baca je lah, bukan ustazah tau. Jangan pula dapat title lain pula nanti. Okay, jadi Kak Yus benar Kak Yus selalu dulu Kak Yus tak ada rasa nikmat sangatlah semayang tu. Kita anggap semayang tu dia just ibarat macam aktiviti yang perlu dilakukan daripada kecil lagi. Mungkin ada rasa macam tu kan, tapi Kak Yus sentiasa tercari di manakah terletaknya ketenangan solat tu. Bagaimanakah solat itu boleh mengubah sikap seseorang. Kak Yus selalu cari tau. Kak Yus selalu cari di manakah, bagaimana solat tu yang boleh mengubah, yang boleh membentuk seorang Muslim yang sangat hebat, yang berdisiplin, segalanya lah. Jadi akhirnya Kak Yus menjumpai jawapan. Jadi jawapan tu Kak Yus mungkin dah lama dah orang lain jumpa, tapi sebab Kak Yus, aku ni pantang kalau benda aku baru tahu, aku tak boleh simpan. Nanti esok dia sembelit. Jadi Kak Yus nak share dengan korang. Yang ni kan kita panggil SOP. SOP sebelum kita solat. Kak Yus nak sangat share dengan korang semua supaya kita ni kalau sembahyang tu betul, segala-galanya akan betul. Setuju tak? Kan? Jadi Kak Yus nak beritahu yang sebelum semuanya selalu solat, alhamdulillah hari-hari solat. Jadi mungkin nak dapatkan lagi padu lagi mantap lagi nikmat lagi kita punya solat tu sebelum preparation. Preparation nak solat tu macam kita dah tahu dah, preparation nak solat tu ambil wuduk dengan betul, persediaan, dia waktu sebagainya lah. Tapi Kak Yus nak share kepada anda semua yang okay, sebelum kita ni kan kita nak solat tu kan sebenarnya bukan diri kita yang solat. Kita jangan rasa macam aku yang solat hari ni, aku yang solat. Tapi yang menggerakkan kita solat tu siapa? Tentulah Allah yang menggerakkan untuk kita solat. Jadi kan bila kita solat tu kita macam nak bagi roh tu sampai. Roh tu sampai tau. Jadi sebelum solat Kak Yus amalkanlah kan. Sebelum solat kita istighfar dulu. Jangan lepas ambil wuduk tu terus semayang. Jangan. Maknanya dah sampai kat tikas jadah tu, kita istighfar dulu. Bila kita minta ampun tu, okey dia macam ni tau. Kita minta ampun, kita cakap dalam bahasa kita, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon keampunan
Contoh kita nak sembahyang asar. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon keampunan daripada ampunkan dosa-dosa aku daripada Zuhur ke Asar. Maksudnya di antara Zuhur dengan Asar tu, kalau kita ada buat salah tu, kita minta maaf. Supaya kita solat dalam keadaan kita dah bertaubat, kita dah minta maaf. Faham tak? Iaitu antara benda yang Kak Yus nak share kepada anda semua. Sebelum nak solat tu, dah ambil wuduk bagi apa semua tu, kita istighfar dulu. Kita minta maaf dulu. Okay? Dan kita sebut daripada waktu mana ke mana. Okey, contoh nak sembahyang asar, kita minta, ya Allah Tuhanku, ampunkan dosa aku daripada Zuhur ke Asar. Kalau ada silap aku di antara waktu ini, kau maafkan aku. Kemudian yang nombor 2, apa yang kita boleh buat adalah untuk nak dapatkan lagi nikmat tu, sembahyang tu, kita mengucap dulu. Kita mengucap dulu. Kita mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab kita tak tahu, mungkin dalam percakapan kita seharian ni ada benda yang boleh ganggu gugat akidah kita. Betul tak? Kita kat dalam ni kita ada ramai yang lebih berilmu daripada Kak Yus kan. Kak Yus cuma share je. Ada benda-benda yang menggugat perkataan kita. Kita tak tahu kan? Kadang-kadang kita punya kataan, aku makan Panadol ni, aku jadi sihat, aku jadi sembuh. Kan? Kita tak tahu. Jadi kita mengucap terlebih dahulu sebelum buat solat. Okey? Sebelum kita dirikan solat, kita mengucap dulu. Okey? Supaya akidah kita tu sentiasa kita kata perbetulkan. Kemudian nombor 3, of course kita selawat. Dan nombor 4, baca la haula wala quwata illa billah. Sebab yang menggerakkan badan kita untuk solat tu sebenarnya bukan diri kita. Kalau Allah tak izinkan. Jadi semua tu berlaku sebab Allah. Jadi dan kita akan faham yang solat kita tu bukan kita yang gerakkan. Ini semua ni aku buat macam ni, semua Allah yang buat. Jadi dia akan melindungi hati kita, perasaan kita kan. Jadi Kak Yus amalkan benda tu sebagai SOP. SOP sebelum Kak Yus start solat. Sebab Kak Yus dulu memang mencari. Kak Yus jenis orang mencari. Kenapa aku ni tak semayang, tak tenang, astagfirullahalazim. Kenapa aku semayang ni rasa macam kosong. Rasa macam kosong kan. Kalau kita ada rasa macam tu, cuba try. Lepas ambil wuduk tu, okay, astagfirullahalazim, ya Allah Tuhanku, maafkan aku daripada tadi. Masa tu kan kita mula flashback. Kita mula pejam mata. Ya Allah Tuhanku, aku minta maaf. Tadi waktu Zuhur tadi ada tu, aku buat benda tu. Ada tu, aku minta maaf, ya Allah, maafkan aku. Apa tu? Mulalah kita mengucap. Mana tahu kan? Sentiasa mengucap. Okey? Jadi cakaplah macam tu. Lepas tu selawat, lepas tu la haula wala quwata illa billah. Supaya kita tahu yang buat solat tu bukan diri kita tau. Tapi Tuhan yang izinkan benda tu berlaku. Okey? Jadi itu SOP solat yang 4 perkara je. Okey? Lepas tu nombor 5. Jangan cuba terjemahkan apa yang dalam bahasa Rumi. Jangan cuba terjemahkan apa yang setiap masuk ayat tu. Maksudnya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita cuba terjemahkan dalam bahasa Rumi. Dia akan macam mengganggu konsentrasi. Tapi kita faham. Cumanya kita baca kalam tu untuk pemilik kalam. Aku baca ni kepadamu ya Allah. Kan? Macam konsentrasi tu. Benda ni ambil masa juga. Kak Yus pun ambil masa juga. Kadang-kadang datang lalai dia, datang dia punya penilalat dia jadi macam aktiviti harian saja. Jadi jangan sampai tahap macam itulah. Supaya nanti bila kita balik, kita jumpa Tuhan bukan dalam keadaan yang kosong. Kita tak nak muflis. Jadi Kak Yus harap sharing yang ada 5 semua benda 5 kan. 5cc. Kau kan dah settle ke belum? Sempat. Kan? Jadi itulah Kak Yus harapkan kita semua ni sentiasa mendapat cinta sang pemilik. Okay. So apa-apa pun keikhlasan tu yang akan dapatkan keredaan. Okay. So banyakkan lah benda-benda macam ni. Banyak baca Quran, banyak zikir, banyak hadiri majlis ilmu, banyakkan masuk kat taman-taman syurga. Jadi Kak Yus ni aku rasa benda ni sampai lama ni insya-Allah. Kalau ada sokongan daripada you all, insya-Allah kita akan buat lagi lama. Kalau lagi ni banyak ni, alhamdulillah 50. Kak Yus cakap 50 je. Sekali ramai. Alhamdulillah. Kan, dah lah cukup lah tu. Kan aku cakapkan jadi GEP pula. Kan, okey. Sudahlah terima kasih banyak-banyak. Semoga 5cc pula dia sebut je. Aku memang kan. Jadi kita doakan semua dalam keadaan yang baik. Semua dilindungi daripada COVID. Semua dilindungi hati, perasaan, jiwa semua. Okey. Alright. Asa dah dah tak payah yes no limit Ibu cakap apa tau? Ni aku menyeimbang korang lah kejap Korang tahu ibu cakap apa? Masa kita punya first apa tu? Siapa nak left lah. Tak apa. Dah habis dah Ibu cakap kan? Masa yang first usyrah kita dengan ustaz kan? Ibu kata baik. Anak-anak Rish
selalu mengilai, ketawa, pompang-pompang. Masa usrah itu bukan main helok semua. Aku pun helok. Ibu duk cakap macam tu, sabar je lah aku. Ibu cakap, elok semua. Kan dah umur perasan kan. Memang elok perangai sopan. Lepas tu dia kata, nak si Yus, Juraida tu dia elok je. Nama aku juga dia petiknya. Masa ujung-ujung tu hampir kalau aku yes no limit depan ustaz, terkejut ustaz lah. Belum lagi keluar. Okeylah. Sudahlah. Tadi elok-elok jangan kita cemari majlis ni. Sudah. Alright. Okeylah. Kita Kak Yus minta last kali. Macam biasa Kak Yus dengan Abang nak minta maaf kalau ada salah silap. Dan tolong doakan Kak Yus dengan Abang sihat, sentiasa dilindungi Allah, sentiasa dipanjang, insya-Allah panjangkan umur supaya banyak lagi benda yang Kak Yus nak buat, Abang nak buat. Dan Kak Yus yakin apa saja yang Kak Yus dapat sekarang ni, Kak Yus tak nampak duit. Sebenarnya Kak Yus tak nampak duit, tapi Kak Yus nampak tanggungjawab. Kak Yus, Allah letakkan Kak Yus di posisi sekarang ni bukan saja-saja, bukan suka-suka. Adalah tu sebab kenapa Allah letakkan Kak Yus sebagai GLT, dikenali dalam dunia. Adalah tu sebabnya. Dan Kak Yus harap semoga semua Rish Academy membawa imej yang baik. Kita bawa imej yang baik, cakap yang baik-baik, buat benda baik-baik supaya, sebab kita tahu tau dalam perniagaan ni sebenarnya kita ni menjadi contoh kepada orang lain. Anda pun menjadi ketua kepada tim anda. Jadi tim anda pun dia akan buat based on anda. Jadi korang kena tahu tau, walaupun korang ada seorang, dua orang dalam tim korang kan, seorang dua orang tu bukan saja korang boleh ubah hidup orang dari segi keuangan, tapi ubah hidup orang dari segi orang punya pegangan hidup, dari segi orang punya pandangan tentang hidup. Kalau dia tu berubah, dia solat, dia tutup aurat, apa semua tu mungkin asal daripada percakapan kita. Kita tak tahu tau. Jadi bawa pengaruh yang baik-baik kepada tim masing-masing, okey. Dan kalau ada rasa keliru ke apa ke, always come back kepada Kak Yus. Kalau ada apa, tak kisah. Dengan Kak Yus ni insya-Allah lah, kalau dari segi 5cc tu, dah 2 kali dah aku sebut 5cc ni. Dari segi bisnes boleh tanya. Dari segi agama pun insya-Allah kalau Kak Yus tak dapat jawab, Kak Yus akan bertanya. Sebab alhamdulillah Kak Yus ada ramai sangat kawan-kawan yang faham agama. Yang penting bukan tahu agama, dia kena faham. Kita kena faham agama. Dan doalah kita ni moga jadi orang yang faham agama. Laki aku dah macam burung dah kat sebelah tu. Macam macam tu. Okeylah kita tahu hati siapa yang Allah ketuk untuk berubah. Alright. So terima kasih banyak-banyak. Besok ada kelas apa? Besok ada kelas System day, BOI. BOI. Okey, datang ramai-ramai. Energy still up. Rohani dapat, jasmani dapat. Aloid dah siap belum? Dah habis belum sebotol Vera? Ada sikit lagi. Okey, bagus. Jadi semua ingat, kita sebagai ketua ni kan banyak benda kena jaga. Banyak benda kita jaga. Sebab semua memerhati kita. Dan orang lain memerhatikan kita. Kesihatan kita diorang perhati, pergerakan kita diorang perhati, pakaian kita diorang perhati, percakapan kita orang perhati. Jadi mana tahu yang kita tak sangka orang ikut tu, biarlah dia ikut yang baik-baik. Yang tak baik tu janganlah. Tak apalah, kita sorok mana boleh sorok. Okay? Sorok mana boleh sorok. Allah tutup aib tu. Okay? Jangan buka aib sendiri. Alright, okeylah. Sudahlah. Slogan tak payah. Hari ni aku tenang. Kalau ada slogan tu, dia tunggu GEP je lagi, tak tidur korang. Okay, so Kak Yus doakan semoga malam ni bangun tahajud. Kan? Malam ni bangun tahajud. InsyaAllah. Okeylah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima banyak. Bye. Bye, sudah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ni kena end. Kalau tak ada tak berhenti.